بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهداة المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ونسألك اللهم العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, merahmati kita semua, memilih kita sebagai hamba yang soleh, yang mulia, yang hatinya penuh dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik agar kita sentiasa mengikuti sunnah Rasulullah, adab Rasulullah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Amma ba'du, kita telah bincang sebelum ini mengenai wabak Madinah. Wabak demam yang ada di Madinatul Munawwarah ketika baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Al-Madinatul Munawwarah. Dan kami semua sudah tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan mukjizah yang luar biasa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memindahkan wabak daripada Madinah semua kepada Al-Juhfah di luar Al-Madinah. Dan mukjizah ini dikata oleh ulama antara mukjizah yang paling agung, kerana seluruh doktor-doktor yang pakar tentang rawatan atau penyakit di dunia tidak mampu mengangkat wabak dengan segera, dengan sekali yang sudah ada di diri manusia di satu kawasan dengan satu hari macam tu. Ini hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala yang diberikan sebagai mukjizah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة بالبركة. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa untuk ahli Madinah kerana mereka mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari penyakit atau wabak demam itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu membaca doa untuk seluruh Madinah, untuk Allah, agar Allah memberkati Al-Madinah seluruhnya, bukan hanya mengangkatkan bala sahaja dari badannya. Rasulullah baca doa, Allahumma ja'al bil madinati dhi'fai ma ja'alta bi Makkah min al barakah. Ya Allah, letakkanlah di dalam Al-Madinah 2 kali ganda daripada keberkatan yang engkau telah meletakkannya di Makkah Al-Mukarramah. Waj'al ma'al barakah barakatain, dan jadikanlah bersama keberkatan itu 2 kali ganda keberkatan daripadamu ya Allah di Al-Madinah. Kerana Makkatul Mukarramah
tanah suci yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanah Makkatul Mukarramah atau kota Makkah diberkati oleh Allah oleh keberkatan doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa di dalam riwayat yang lain, Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka da'aka li Makkah wa inni abduka wa nabiyuka ad'uka lil madinati bimithli ma da'aka li Makkah wa mithlahu ma'ah. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim hambamu, kekasihmu, nabimu telah membaca doa agar memberkati kota Makkah. Maka, ya Allah, aku ini, yakni Nabi Muhammad SAW, hambamu dan nabimu membaca doa kepadamu untuk Madinah. Seperti mana Ibrahim membaca doa untuk kota Makkah dan tambahkanlah 2 kali ganda untuk Al-Madinah. Kerana itu, Al-Madinah sebenarnya, kota Al-Madinah, sebelum Rasulullah SAW berhijrah kepadanya, dia kota yang biasa. Tidak ada apa-apa kelebihan. Setelah Rasulullah SAW dengan sahabatnya berhijrah kepada Al-Madinah, mulalah kelebihan Al-Madinah, keberkatan Al-Madinah dan kemuliaan Al-Madinatul Munawwarah. Sebab itu Nabi SAW juga membaca doa untuk makanan di Al-Madinah, bahkan hatta Rasulullah membaca doa untuk kambing-kambing yang ada di Al-Madinah. Di satu hari, ahli Al-Madinah mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, syakau ilaihi sur'ata thana'i ta'amihim. Ya Rasulullah, cepatnya habis makanan kita. Makanan kita cepat habis. Yakni dengan cara yang luar biasa. Makanan tu banyak tapi tiba-tiba habis cepat. Maka Nabi SAW suruh mereka, qawwitu ta'amakum yubarak lakum fih. Qila ma'nahu tasghir al-ghirfah. Nabi SAW dia kata, banyakkanlah roti kamu, jangan buatnya besar, tebal, buatnya kecil-kecil supaya cukup untuk ramai. Kemudian Rasulullah SAW membaca doa, li ghanamin kanat tar'a bil Madinah. Ada kambing lalu depan Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah SAW mengangkat doanya. Dia kata, Allahumma ja'al nisfa akrashiha mithla mil'iha fi ghairiha min al-bilad. Ya Allah, jadikanlah separuh daripada perut kambing ini seperti perut yang penuh daripada kambing-kambing di negeri lain. Dan doa ini bukan khas untuk kambing itu, bahkan untuk semua kambing-kambing yang ada di Al-Madinah. Apa maksud itu? Ulama berkata, makna doa Nabi SAW untuk kambing di Al-Madinah tu, yakni kambing-kambing yang ada di Al-Madinah, oleh keberkatan doa Nabi SAW itu, dia akan merasa cukup dengan makanan yang sikit dan rasa kenyang terus. Tidak perlu makan lebih, makan banyak. Walaupun makan sikit, tapi perutnya cepat kenyang dan badannya jadi besar dengan makanan yang sikit. Yang mana kalau kambing daripada negeri-negeri yang lain, dia tidak menjadi sihat dan gemuk besar, kambing itu, kecuali kalau dia makan 2 kali ganda daripada makanan kambing yang ada di Al-Madinah. Itu semua oleh keberkatan doa Nabi SAW. Jadi ini antara kelebihan Al-Madinatul Munawwarah setelah Rasulullah SAW berhijrah kepadanya. Wa kama ومما اختصت به المدينة أن غبارها يطفئ الجذام.
antara kelebihan Al-Madinatul Munawwarah iaitu habuk-habuk yang ada di Al-Madinah daripada basir dan tanah Al-Madinah, dia adalah ubat daripada penyakit yang ada pada kulit kita. Penyakit kulit yang buat orang garu sentiasa tu, penyakit kulit yang merosakkan kulit. Habuk daripada basir yang ada di Al-Madinah adalah syifa, iaitu membawa kesihatan untuknya. Al-Imam As-Samhudi rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, وَقَدْ رَأَيْنَا مَنْ اسْتَشْفَى بِغُبَارِهَا مِنَ الْجُدَامِ, dan kami sudah melihat dengan mata kita sendiri bahagian orang yang ada penyakit kulit dan dia mengubatkan atau merawatkan dirinya dan kulitnya dengan habuk-habuk yang ada di Al-Madinah. وَكَانَ قَدْ أَضَرَّ بِهِ كَثِيرًا, dan orang ini yang kita kenal dan kita melihat dengan mata kita sendiri, dia kata, Al-Imam As-Samhudi, dia kata dia mempunyai penyakit yang teruk sehingga mendapatkan mazarat yang tidak boleh ditahan. Tak boleh tahan. Fasara yakhruju ila al-qaumatil bayda, maka kita melihatnya selalu setiap hari dia keluar kepada satu basir yang besar, yang macam koma macam tu. Bayda, yakni basirnya yang putih, dia mempunyai habuk. Dia keluar kepada sana, kemudian dia baring dekat habuk-habuk di sana, dekat basir. Dia ambilkan basir itu, sapu kulitnya. Fanafa'ahu dhalika jiddan. Maka Al-Imam As-Samhudi dia kata, maka ni dengan mata kita melihat, fanafa'ahu dhalika jiddan, maka dia mendapatkan manfaat yang besar daripada habuk-habuk Al-Madinah, sehingga penyakit kulitnya hilang oleh keberkatan habuk-habuk yang ada di Al-Madinah. Jadi ini antara kelebihan Al-Madinah, dan ini antara kuasa Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala boleh menjadikan ubat itu di mana-mana sahaja. Dekat habuk atau dekat ubat atau dekat mana-mana. Dan ini antara kelebihan Al-Madinatul Munawwarah. La ilaha illallah. Wahakadha. Maka Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dikata, ini antara khususiyah Al-Madinah Al-Munawwarah. وكما صينت المدينة عن الطاعون بإرساله إلى الشام صينت عن الدجال. Nah, Al-Imam As-Suyuti berkata, dan seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memelihara Al-Madinatul Munawwarah daripada penyakit atau wabak at-ta'un, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memelihara Al-Madinatul Munawwarah daripada Al-Masih Ad-Dajjal la'anahullah. Hadis yang tentang pelihara Al-Madinah daripada at-ta'un iaitu hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atani Jibrilu bil humma wa ta'un. Jibril telah datang kepada aku membawa dua penyakit. Satu, wabak ta'un. Yang kedua, wabak demam. Ini waktu Rasulullah SAW barulah sampai kepada Al-Madinah. Waktu baru Rasulullah SAW sampai kepada Al-Madinah, Jibril alaihissalam membawa ujian daripada Allah untuk Nabi SAW dan sahabatnya. Jadi Jibril datang membawa kepada Rasulullah, minta Rasulullah pilih. Dia kata, Allah telah takdirkan untuk umatmu ya Rasulullah sekarang antara dua. Mereka kena dapat wabak ta'un atau wabak demam. Terbulan kepada Rasulullah, Rasulullah pilih. Maka Rasulullah SAW memilih wabak demam. Tidak memilih wabak ta'un. Kemudian Rasulullah SAW menghantarkan wabak ta'un kepada negeri Asyam, negara Asyam.
Kenapa Rasulullah SAW memilih wabak demam? Ulama berkata kerana wabak at-ta'un itu terlalu bahaya. Terlalu bahaya. Dan biasa tidak ada yang kena wabak ta'un melainkan dia mesti akan mati lepas 2 hari, 3 hari. Dan di waktu itu, waru Rasulullah SAW berhijrah. Sahabat Nabi SAW, yakni mungkin tak sampai 100 orang. Yakni umat Islam di seluruh dunia hanya yang ada di Al-Madinah. Tidak sampai 100 orang. Bersama Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kalau memilih di waktu itu at-ta'un, habislah umat Islam, akan habis. Nabi SAW ingin meramaikan dan membanyakkan umat Islam di waktu itu. Jadi Rasulullah memilih ujian yang tidak terlalu berat dan bahaya. Walaupun at-ta'un sebenarnya, wabak at-ta'un barang siapa yang meninggal kerana wabak ta'un, dia adalah syahid fi sabilillah. Dan at-ta'un, Nabi SAW bersabda, at-ta'un ini kepada orang beriman sebagai rahmah. Sebagai rahmah. Jadi dia mencepatkan dia masuk syurga dan jadi syahid fi sabilillah. Siapa-siapa yang meninggal kerana wabak ta'un, dia syahid fi sabilillah. Tetapi kepada orang kafir, Nabi SAW kata itu azab. Allah menjadikan ta'un itu adalah azab kepada orang kafir. Tapi kepada orang Islam, syahadah fi sabilillah. Dan selepas sahabat Nabi SAW semakin ramai, Masya Allah, dan Rasulullah SAW perlu mereka menjadi kuat dan penuh dengan tenaga untuk jihad fi sabilillah. Rasulullah SAW di waktu itu baca doa angkat juga bala dan wabak humma, iaitu demam sekali. Rasulullah SAW tolakkan wabak ta'un, juga Rasulullah SAW baca doa agar Allah SWT mengangkat wabak demam sekali, kerana sahabat Nabi SAW perlu badan yang bertenaga dan kuat untuk jihad fi sabilillah. Cuma di Makkah, Nabi SAW tidak membaca doa untuk tidak masuk wabak ta'un di Makkah. Jadi ada bahagian ulama berkata, kalau di Makkatul Mukarramah, bolehlah masuk wabak ta'un. Tapi Madinah tidak boleh masuk. Ada bahagian ulama juga berkata, Makkah seperti Madinah juga tidak boleh masuk ta'un. Jadi ada khilaf antara ulama. Baik. Kita akan menceritakan sedikit juga tentang Allah Subhanahu wa taala memelihara Al-Madinatul Munawwarah daripada Al-Masih atau Al-Masih Ad-Dajjal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala anqabil Madinah," yakni ke atas pintu-pintu masuk kepada Al-Madinah, malaikah, ada malaikat. La yadkhuluha ta'un wala ad-dajjal. Malaikat itu menjaga Al-Madinah agar tidak dimasuki oleh at-ta'un dan Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Al-Masih Ad-Dajjal tidak boleh masuk Al-Madinatul Munawwarah. Juga tidak boleh masuk Makkatul Mukarramah. Wabak penyakit at-ta'un juga tidak boleh masuk kepada Al-Madinatul Munawwarah. Laha sab'atu abwab. Al-Madinah ada 7 pintu. Ala kulli bab, setiap satu pintu ada malaikat menjaga Al-Madinatul Munawwarah. Kenapa Al-Madinatul Munawwarah dipelihara daripada wabak at-ta'un? Ulama berkata kerana bunca wabak at-ta'un, iaitu ta'un ini buncanya cucuk daripada golongan jin dan syaitan. Jin dan syaitan cucuk anak Adam, cucuk manusia, maka lahirnya penyakit yang wabak ta'un yang bahaya, yang terus manusia meninggal daripadanya, hasil daripadanya. Dan ini ulama, ramai ulama berkata ini antara buncanya. Sebab ada bahagian riwayat juga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khas untuk wabak ta'un. Apa bunca wabak ta'un? Dia kata cucuk daripada syaitan dan jin. Maka oleh itu Allah Subhanahu wa taala pelihara Al-Madinatul Munawwarah daripada wabak yang buncanya daripada syaitan.
Di dalam hadis sahih Al-Bukhari wa Muslim, hadis yang diriwayat oleh Al-Bukhari wa Muslim, Nabi SAW bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uha ad-dajjal." Tidak ada satu negara di atas muka bumi ini melainkan akan dimasuki oleh syaitan, oleh ad-dajjal. Ad-dajjal akan masuk negara dunia semua, akan masuk kampung-kampung dunia semua. Illa Makkah wal Madinah, kecuali Makkah dan Madinah. Makkah dan Madinah, ad-dajjal tidak mampu masuk kepadanya. Laisa naqbun min anqabiha illa alaihi malaikah. Tidak ada satu pintu atau laluan untuk masuk kepada Makkah dan Al-Madinah melainkan ada malaikat ramai bersaf. Malaikat bersaf lurus saf mereka menjaga Al-Madinah daripada Ad-Dajjal. Dan Ad-Dajjal nampak malaikat tidak mampu masuk kepada Makkah dan Al-Madinah. Fayanzilu as-sabkhah thumma tarjifu al-malaika bi ahliha al-Madinah bi ahliha 3 rajafat. Fayakhruj ilaihi kulla kafir wa munafiq. Maka dia tidak mampu masuk dalam bandar Al-Madinah, dalam bandar Makkah. Jadi Al-Masih Ad-Dajjal takkan rasa putus asa untuk berusaha untuk sesatkan orang yang ada dalam Al-Madinah dan Makkah. Jadi dia akan turun dekat belakang daripada Bukit Uhud. Seperti mana ada satu riwayat, belakang sikit daripada Bukit Uhud, duduk di sana. Dan dia akan duduk di atas satu timpak yang tinggi sangat sehingga dari jauh dia boleh melihat Masjidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Masih Ad-Dajjal dia akan datang dengan golongannya. Dia akan datang dengan golongannya. Ramai yang ikut Al-Masih Ad-Dajjal, termasuk orang Yahudi. Setelah dia, Al-Masih Ad-Dajjal turun dekat daripada Al-Madinah, tidak mampu masuk kerana malaikat menghalangkan dia, maka dari jauh dia nampak Masjid Nabi SAW sangat bercahaya dan warnanya putih. Kemudian Al-Masih Ad-Dajjal berkata kepada orang-orang yang datang sekali dengan dia, dia akan kata, "Atarawna hadzal qasr al-abyad?" Adakah kalian boleh melihat istana yang putih di sana? Mereka kata, "Ya." Apa dia? Dia kata, "Itu adalah Masjidu Ahmad." Itu adalah Masjid Ahmad, yakni Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai ahli Madinah, ingatkanlah Yaumul Khalas, hari Al-Khalas." Sahabat kata, "Apakah hari Al-Khalas itu?" Nabi SAW dia kata, "Hari Al-Khalas itu ketika hari Al-Masih Ad-Dajjal datang kepada Al-Madinah." Hari Al-Masih Ad-Dajjal datang kepada Al-Madinah, itu namanya hari Al-Khalas. Kenapa namanya hari Al-Khalas? Kerana Al-Masih Ad-Dajjal akan turun di dekat daripada Al-Madinah, kemudian Al-Madinah akan bergegar. Madinah akan bergegar 3 kali. Setiap kali dia akan keluarkan semua kafir dan kafirah. Lelaki kafir, perempuan kafirah. Lelaki munafik, perempuan munafiqah. Lelaki fasik, perempuan fasiqah. Semua yang ada di dalam hati mereka, munafik atau kafir atau fasik, orang yang jahat sangat, akan terkeluar oleh bergegar Madinah itu, keluar daripada Al-Madinah, keluar daripada Makkah. Untuk apa keluar? Keluar bertemu dengan Al-Masih Ad-Dajjal dan ikut sekali dengan Al-Masih. Al-Masih Ad-Dajjal datang membawa mereka, kemudian dia bawa mereka balik kepada tempat dia. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Wa yakhlusul mu'minun, fadzalika yaumul khalas." Hanya orang beriman yang akan mendapatkan keselamatan waktu itu. Kerana itu, hari itu, Nabi SAW panggilnya Yaumul Khalas, yakni hari keselamatan. Yaum Al-Khalas. Kerana orang beriman akan dapat selamat daripada Al-Masih Ad-Dajjal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam At-Tabarani,
dan Imam Ahmad dan daripada Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik sekali dengan para sahabat atas satu kawasan yang tinggi di Al-Madinah. Kemudian Rasulullah SAW memandang kepada Al-Madinah. Madinah semua bawahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, ni'mal ardal Madinah. Alangkah baiknya bumi Madinah ni. Dia nampak Madinah semua bawahnya. Dia kata, alangkah baiknya bumi Madinah. Idza kharaja ad-dajjal, kalau telah keluar al-Masih ad-Dajjal, setiap satu laluan yang masuk kepada Al-Madinah, ada malaikat menjaga Al-Madinah. Waktu itu Al-Madinah akan bergegar 3 kali. Semua munafiq dan munafiqah akan keluar ikut Al-Masih ad-Dajjal. Tak boleh, mereka takkan rasa tenang dan boleh hidup di Al-Madinah waktu ad-Dajjal. Jadi Al-Madinah akan membersihkan buminya daripada munafiq, munafiqah, fasik, fasiqah. Di waktu Al-Masih ad-Dajjal. Semua keluar ikut Al-Masih ad-Dajjal. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa aktsaruhum, dan kebanyakan mereka yang akan keluar mengikuti Al-Masih ad-Dajjal di waktu itu adalah an-nisa, yakni golongan wanita. Na'udzubillah min dzalik. وَذَلِكَ يَوْمُ التَّخْلِيصِ, dan itu adalah hari khalas, hari at-takhlis, hari keselamatan. Allah bersihkan Al-Madinah daripada semua munafiq dan munafiqah. Jadi kebanyakan yang keluar dan ikut Al-Masih ad-Dajjal iaitu dari golongan wanita. وَيَكُونُ مَعَهُ 70,000 مِنَ الْيَهُودِ. Di waktu itu Nabi SAW dia kata, seolah-olah Rasulullah dari waktu itu menambah semua kejadian yang akan jadi. Di waktu itu akan Al-Masih ad-Dajjal akan datang, yang ikutnya di waktu itu yang akan ikut Al-Masih ad-Dajjal 70,000 daripada golongan Yahudi. Mereka yang menyokong ad-Dajjal, yang menguatkan ad-Dajjal dan memudahkan perjalanan dan urusan ad-Dajjal. Na'udzubillah min zalik. Golongan Yahudi. Jadi golongan Yahudi ini tak akan habis di dunia. Mesti akan ada di dunia sampai Al-Masih ad-Dajjal. Kerana mereka lah yang akan membantu Al-Masih ad-Dajjal. Nabi SAW kata di waktu tu ada 70,000 orang Yahudi yang belakang ad-Dajjal yang bantu dia. Kullu rajulin minhum ala kulli rajulin minhum saj wa sayf muhalla. Nabi SAW kata setiap satu orang daripada Yahudi itu ada pedang dan ada memakai alat berang. Mungkin di waktu tu dah tak adalah barang pistol lah, tempat-tempat macam tu. Dan Nabi SAW kata mereka mempunyai pedang. Jadi tak mustahil di akhir zaman dunia ni akan jadi berang macam zaman dahulu. Kena guna pedang, kena guna kuda, kena guna macam mungkinlah di waktu tu dah tak ada minyak petrol, tak ada barang-barang yang digunai di waktu sekarang. Hatta di dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, orang yang lagi ramai akan mengikuti Al-Masih ad-Dajjal di akhir zaman iaitu an-nisa'u wal-ima. An-nisa'u wal-ima, yani golongan wanita dan golongan hamba abdi daripada golongan wanita. Ini maknanya di akhir zaman mungkin akan jadi juga akan balik jadi ada hamba abdi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selepas itu Al-Masih ad-Dajjal itu stesen yang last, yang akhir Al-Masih ad-Dajjal akan pusing, akan datang kepadanya iaitu Makkah dan Al-Madinah. Terlebih dahulu Al-Masih ad-Dajjal akan pusing kepada satu dunia. Sana sini akhirnya dia pergi kepada Makkah, Al-Madinah. Lepas dia bawa dan keluarkan Makkah dan orang munafik dan munafiqah, orang yang jahat daripada Makkah dan Al-Madinah, waktu tu Al-Masih ad-Dajjal akan pulang kepada Syam, kepada Syria, kepada Palestin macam di sana. Di waktu tu Al-Masih ad-Dajjal Al-Masih Isa bin Maryam, di waktu tu Sayyidina Isa bin Maryam alaihi salam akan turun dan akan membunuh Al-Masih ad-Dajjal setelah Al-Masih ad-Dajjal telah mensesatkan lebih daripada 2/3 daripada
golongan manusia dan orang Islam dan keluarkan mereka daripada agama Islam. Sebab itu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal adalah fitnah yang paling teruk dan yang paling besar di dunia. Tidak pernah ada daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehingga akhir zaman, sehingga yaumul qiyamah, tidak pernah ada satu fitnah yang lebih besar daripada fitnatul Masih Ad-Dajjal. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pernah ada fitnah yang lagi besar di atas muka bumi ini seperti fitnatul Masih Ad-Dajjal. Kerana Al-Masih Ad-Dajjal ini fitnahnya dikatakan macam international. Yani akan pusing kepada satu dunia. Macam kalau fitnah Nabi, fitnah kaum para anbiya dahulu di negeri mereka, di tempat mereka. Tapi fitnah Al-Masih Ad-Dajjal tak. Dia akan pusing satu dunia. Setiap negara. Setiap satu negara dia akan pusing dan masuk ke badannya. Dan yang paling ramai akan mengikutinya iaitu seperti ketua-ketua, orang kaya, orang yang banyak pengaruh macam tu. Ini orang yang paling pertama akan mengikuti Al-Masih Ad-Dajjal. Dan Al-Masih Ad-Dajjal di akhir zaman dia akan menggunakan makanan dan akan mensiksakan manusia semua dengan kelaparan. Ini adalah senjata Ad-Dajjal. Senjata Ad-Dajjal di akhir zaman iaitu kelaparan. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita sentiasa jangan kita menjadi hamba kepada makan, jangan kita sehingga sanggup membuangkan agama kita untuk makanan. Kalau kita di zaman sekarang pun, boleh meninggalkan solat untuk makanan sahaja, boleh meninggalkan ibadah untuk makanan, boleh meninggalkan atau membuatkan haram, membuatkan maksiat atau dosa atau haram hanya untuk mendapatkan makanan atau duit sahaja. Ini maknanya kita macam mudah disesat oleh Ad-Dajjal. Sebab Ad-Dajjal dia akan kontrolkan dunia semua dan kita semua dengan duit dan dengan makanan. Nabi SAW dia kata, dia akan datang Al-Masih Ad-Dajjal membawa roti, yang dibawa makanan. Siapa-siapa yang ikut Ad-Dajjal, maka Al-Masih Ad-Dajjal akan bagi dia kenyang, bagi dia terus jadi kaya, bagi dia terus jadi mewah dan senang. Dan barang siapa yang tolakkan dakwah Ad-Dajjal, tolakkan permintaan Ad-Dajjal, kesesatan Ad-Dajjal, maka dia akan tahankan roti itu, tahankan duit dan makanan dan akan membiarkan orang itu lapar. Sebab itu Nabi SAW dia kata, para salihin akan lari atas gunung. Dan kadang-kadang ada bahagian orang salih, dia akan bawa kambing atau bawa apa-apa hayawan yang ada susu, dia akan memerah susunya, akan cukup dengan itu di waktu Al-Masih Ad-Dajjal. Kerana apa? Macam ekonomi. Ekonomi dunia semua dipegang oleh Ad-Dajjal. Kecuali kalau orang betul-betul dia ada tanahnya sendiri, dia dia buat tanaman sendiri. Sebab itu ulama Islam, ulama syariat banyak menasihatkan kita kena ada di akhir zaman harga sendiri, bukan hanya kerja sahaja. Kalau kita hanya kerja, akan datang di satu zaman dah tak ada siapa-siapa nak ambil bekerja, atau ekonomi semua dipegang oleh Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau kena kerja sekali bawah Al-Masih Ad-Dajjal, atau kamu kena mati lapar. Jadi sebab itu ulama syariat sudah nampak jauh dan sudah memakai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu dari sebelum 1400 tahun Al-Masih Ad-Dajjal akan kontrol kita di akhir zaman oleh ekonomi, oleh makanan, oleh minuman, oleh kelaparan, oleh duit, oleh harta. Jadi sebab itu kalau ada siapa-siapa nasihat ulama Islam kepada orang Islam, muslimat semua, kalau ada duit lebih, kalau ada rezeki lebih, baguslah, buatlah, belilah harta yang kekal akan jadi memiliki kamu. Macam tanah yang tanam dalamnya beberapa jenis makanan, walaupun kita rasa mungkin Masih Ad-Dajjal bukan di zaman kita, mungkin di zaman nanti. Kita buatnya lah untuk anak kita, untuk cucu kita. Kalau Al-Masih Ad-Dajjal keluar di zaman mereka, kita sedia dari sekarang. Kita kena ada tanah kita sendiri, ada kambing kita sendiri, ada makanan kita sendiri. Biarlah kalau Al-Masih Ad-Dajjal nak kontrol ekonomi dunia semua, kita kena kafir atau kita kena mati lapar, kita
takkan kafir, kita akan pegang agama Allah teguh, kita pun ada harta kita sendiri, ada makanan kita sendiri yang kita dah sediakan di zaman Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi orang yang hanya hamba kepada makanan, hamba kepada duit, hamba kepada kemewahan, orang ni mudah sangat akan ikut Al-Masih Ad-Dajjal. Kerana Al-Masih Ad-Dajjal senjatanya yang paling kuat iaitu makanan, minuman dan duit. Tapi orang kalau kuat iman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kuat percayaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia takkan bergegar imannya. Imannya takkan bergegar jika imannya kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena kuat iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena sentiasa istiqamah membaca ayat yang 10 ayat pertama di dalam suratul Kahfi dan 10 ayat yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni ajar kita, kalau kita ingin dilindungi daripada fitnatul Masih Ad-Dajjal, kita kena istiqamah setiap malam membaca 10 ayat pertama dalam suratul Kahfi dan 10 ayat yang terakhir di dalam surah Al-Kahfi. Jadi ini antara zikir dan doa yang menjaga kita daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan ketahuilah, walaupun Al-Masih Ad-Dajjal fitnahnya besar, fitnahnya kuat sangat, di sisi orang beriman, orang yang imannya tinggi dan kuat, dia takkan pengaruh langsung dengan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Iman mereka kuat. Dan tak mustahil orang yang imannya tinggi, orang yang kuat iman di zaman Masih Ad-Dajjal, yang lain semua akan pandang kepada mereka, ini orang bodoh. Sebab masyarakat yang lagi ramai dah ikut Masih Ad-Dajjal. Jadi yang tidak akan yang takkan ikut Al-Masih Ad-Dajjal, golongan yang sikit sahaja daripada setiap satu kampung, daripada setiap satu negeri, dari setiap satu negara, dari setiap satu bangsa. Sedikit sahaja yang akan tetap di dalam agama Allah dan tolakkan permintaan dan dakwah Al-Masih Ad-Dajjal. Sebab itu, di waktu itu, masyarakat-masyarakat yang lain, orang yang semua akan nampak mereka bodoh, akan nampak mereka tak faham, akan nampak mereka tak matang, akan nampak mereka orang ini bodoh dan akan mati lapar sebab mereka tak ikut apa yang ramai orang ikut. Nabi SAW tidak pernah mengajar kita kena ikut yang paling ramai orang ikut. Tidak. Nabi SAW ajar kita ikut kebenaran. Sebab itu Nabi SAW bersabda, ma min nabiyyin illa wa andhara qaumahu ad-dajjal. Tidak ada seorang nabi pun di atas muka bumi ini dari zaman Nabi Adam sehingga zaman aku, Nabi SAW dikata, melainkan nabi itu telah menakutkan umatnya dan telah mengingatkan umatnya tentang fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tetapi Al-Masih Ad-Dajjal akan keluar di akhir zaman, bukan di zaman mereka. Wa inni undirukum, dan aku juga seperti saudara aku para anbiya dahulu. Aku mengingatkan kamu wahai umatku, fitnatul Masih Ad-Dajjal, jangan ikutnya. Dan saya akan tambahkan satu tanda yang ada pada diri Al-Masih Ad-Dajjal, yang mana tanda ini tidak pernah disebut oleh nabi-nabi dahulu. Iaitu Al-Masih Ad-Dajjal a'war, iaitu ada satu mata rusak. Dan ketahuilah kalian, Tuhanmu tak pernah ada mata rusak. Bukan maknanya Allah ada anggota, ada badan. Tidak. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mengetahui. Al-Masih Ad-Dajjal boleh melihat dari sebelah satu mata. Sebelah satu mata tak mampu. Maknanya dia lemah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala maha suci daripada sifat-sifat yang lemah. Maka Nabi SAW bersabda, wa innahu a'war. Wa innahu a'war, yakni dia mempunyai mata yang rosak. Maka jika Al-Masih Ad-Dajjal keluar kepada kalian, maka kamu bolehlah minta dia. Kalau kamu Tuhan sebenar, sebab Al-Masih Ad-Dajjal, yakni hatta daripada bahayanya fitnahnya, hatta ada bahagian riwayat yang kata Al-Masih Ad-Dajjal bermulaannya dia akan keluar sebagai orang yang baik, yang membantu, yang menolong, yakni dia akan mengguna syiar-syiar, logo-logo yang sangat halus, yang sangat baik, yang mudah dipercayai. Sebab itu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal amat bahaya.
Dia akan menggunakan syiar-syiar dan ayat-ayat yang halus dan baik. Semua orang boleh terima. Tetapi di bawahnya, dari belakangnya, kehancuran dan kesesatan yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi dia akan mula keluar di dunia ni bukan terus mengaku dirinya Tuhan. Tak, sebab dia tahu orang tak akan terima itu. Jadi dia akan mula mengaku dirinya baik, yang nak bantu, dan dia akan bantu ramai. Dia akan buat macam-macam bantuan. Lepas tu sikit-sikit pula dia dah mula mengaku dirinya Nabi. Dan dia akan membuktikan perkara tu. Tapi padahal matanya sakit. Dan di dahinya ada ditulis kafir, yakni orang kafir. Lepas tu, lepas dah lama ramai orang percaya dia Nabi, dia akan mengaku dirinya Tuhan. Nabi SAW ajar kita. Dia kata, kalau kamu jumpa Al-Masih Ad-Dajjal dan dia mengaku dirinya Tuhan, kamu tanya dia, kalau kamu Tuhan, Tuhan itu yang maha mampu, maka balikkanlah mata kamu, betulkan dia. Maka di waktu itu dia akan diam. Al-Masih Ad-Dajjal. Dia takkan mampu jawab. Jawapan pun tak akan mampu. Sebab apa? Sebab dia tak mampu betulkan matanya. Allah yang maha berkuasa dah sakitkan matanya dan dia bukan Tuhan sebenarnya. Tapi Al-Masih Ad-Dajjal dia manusia. Cuma Nabi SAW ajar kita, kalau Al-Masih Ad-Dajjal keluar dan kamu mendengar Al-Masih Ad-Dajjal ada di satu kawasan, maka nasihat baik, nasihat yang daripada hati Rasulullah kepada kita, dia kata jangan pergi jumpa dia. Walaupun dia masuk di kampung kamu. Sekiranya Al-Masih Ad-Dajjal masuk di kawasan kamu, di kampung kamu, ramai orang datang menjumpanya, jangan keluar. Jangan keluar, jangan pergi jumpa. Sebab Nabi SAW juga pernah bersabda, di zaman Al-Masih Ad-Dajjal, dia akan masuk di satu kampung. Kemudian ada bahagian orang Islam. Nabi SAW bersabda, mereka orang Islam dan percaya yang dia ini adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan mereka percaya bahawasanya Allah Tuhan mereka. Tetapi mereka kata, kami ni, aku ni nak keluar, nak tengok dia sahaja. Nak tengok dia buat. Yang ni macam apa? Macam di zaman sekarang. Orang suka peduli. Orang suka fudul. Orang suka nak tahu. Orang suka nak tengok. Orang suka nak cek. Jadi Nabi SAW ajar kita, jangan kita ada berangai itu. Berangai itu tidak baik. Iaitu suka tahu. Suka nak tahu apa cerita. Nabi SAW ajar kita, min husli islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Antara kebaikan Islam seseorang iaitu meninggalkan perkara-perkara yang tidak kena mengena dengan dia. Jadi apa-apa perkara yang tidak ada kena mengena dengan diri kita, bagus kita tinggalkan. Tak perlu kita tahu, tak perlu kita cek, tak perlu kita carinya. Itu Islam yang paling tinggi, Nabi SAW kata. Jadi orang yang biasa hidupnya suka nak tahu perkara yang tak ada kena mengena dengan dirinya, ini antara orang juga yang senang akan disesat oleh Al-Masih Ad-Dajjal di akhir zaman. Bagaimana? Nabi SAW kata, dia akan keluar dari rumahnya nak tengok Al-Masih Ad-Dajjal je. Dia nak tengok je. Tapi dalam hatinya dia kata, aku tahu ini Masih Ad-Dajjal. Orang-orang salih nasihatnya, jangan keluar. Dia kata, aku nak tengok je. Nak tengok je, lepas tu balik. Nabi SAW bersabda, selepas dia keluar dari rumah, dia pergi di majlis yang besar, Al-Masih Ad-Dajjal, dia biasa akan bertemu dengan orang di bedang-bedang yang luas, ramai orang ikutnya. Lepas dia datang di depan Al-Masih Ad-Dajjal, hadir program Al-Masih Ad-Dajjal, majlis Al-Masih Ad-Dajjal, di waktu itu, dia terus tiba-tiba, kerana fitnah Al-Masih Ad-Dajjal begitu dahsyat, begitu luar biasa, di waktu itu terus jadi murtad. Na'udzubillah min zalik. Dia tinggalkan agama Islam. Dia balik kepada rumah dah bukan Islam. Dah bersembah dan bersujud kepada Al-Masih Ad-Dajjal. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu Nabi SAW bersabda, kalau kamu dengar Al-Masih Ad-Dajjal masuk di kampung kamu dan kamu tahu alamat, dia duduk di mana sekarang, programnya di alamatnya di mana, jangan pergi hadir, jangan pergi tengok. Biarkan kamu lari. Kamu lari kepada kawasan jauh dari. Yakni hatta jumpa dan tengok, jangan. Dan Nabi SAW kata orang-orang salih di akhir zaman akan ikatkan isterinya di rumah. Sebab apa? Sebab golongan wanita atau perempuan, golongan yang paling mudah mengikuti Al-Masih Ad-Dajjal. Kerana mereka cepat percaya. Mereka lemah lembut. Mereka lempuk hati mereka. Jadi Al-Masih Ad-Dajjal pakar sangat untuk mensesatkan
golongan wanita dengan janjian-janjian yang best, dengan menunjukkan mereka yang perkara yang best-best. Jadi mereka cepat percaya dan terus mengikuti Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi orang salih di akhir zaman, walaupun mereka salih, pasti isteri mereka kadang-kadang salihah. Isteri mereka beribadah, yang salihah, yang banyak zikir, tapi mereka takut. Kalau lelaki pun pergi tengok Al-Masih Ad-Dajjal terus murtad, bagaimana kalau wanita? Jadi mereka ikatkan isteri mereka. Tapi itu bukan maknanya lelaki sentiasa iman mereka tinggi daripada wanita. Kadang-kadang wanita imannya lagi tinggi daripada lelaki. Kadang-kadang lelaki pergi terus jadi murtad, tapi wanita imannya tinggi. Jadi semuanya terbulan kepada iman dan terbiah dan bagaimana kita mendidikkan anak diri kita dan zuriat kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada fitnatul Masih Ad-Dajjal dan daripada segala fitnah-fitnah yang ada di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.